Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Amalina binti Musa, pensyarah dari Kolej Komuniti Suruhanjaya. So hari ini saya akan membentangkan tajuk kajian kumpulan kami, iaitu tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran jarak jauh remote learning di Kolej Komuniti Suruhanjaya. Untuk pengenalan, pembelajaran jarak jauh berlaku apabila pelajar dan pengajar atau sumber maklumat dipisahkan oleh masa, jarak serta tidak dapat mengadakan pertemuan secara bersemuka face-to-face dalam kelas konvensional atas sebab-sebab tertentu. Manakala pembelajaran atas talian merupakan salah satu kaedah untuk membolehkan pembelajaran berlangsung semasa jarak jauh. Antara teknologi dalam talian yang telah digunakan untuk memperkasakan pembelajaran atas talian secara jarak jauh adalah sistem pengurusan pembelajaran LMS melalui isi DOS 3.5 dan 2.5, Google Classroom dan media sosial digunakan bagi perkongsian maklumat seperti YouTube, Facebook, WhatsApp serta Telegram. Ini adalah pernyataan masalah. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti telah mengeluarkan garis panduan pelaksanaan pentaksiran dan penilaian program pengajian diploma dan sijil bagi sesi Disember 2019 ekoran wabak COVID-19 yang melanda satu dunia dengan menyelaraskan pentaksiran dan penilaian secara atas talian. Ia telah berkuasa bermula 18 Mac 2020 sehingga 14 April 2020 di Politeknik dan Kolej Komuniti Malaysia bagi sesi Disember 2019 berikutan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Movement Control Order. Dalam panduan tersebut menyatakan kaedah-kaedah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran atas talian untuk melengkapkan penilaian berterusan. Berdasarkan tinjauan penasihat akademik, didapati pelajar tidak bermotivasi untuk melaksanakan penilaian berterusan secara atas talian. Yang kedua, ada yang mengatakan kampung halaman mereka tiada capaian internet dan merumitkan mereka untuk mengakses pentaksiran secara online. Dan yang ketiga, segelintir lagi menyatakan mereka tidak berpengetahuan tentang teknologi atas talian yang disarankan. Justru satu kajian telah dijalankan untuk meninjau tahap kesediaan pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya dalam menyahut saranan JPPKK. Adakah pelajar Kolej Komuniti bersedia terhadap perubahan yang harus dilakukan serta-merta ini? Ini adalah objektif kajian. Secara keseluruhan, kami mempunyai 4 objektif kajian. Yang pertama, untuk mengenal pasti tahap motivasi pelajar kolej untuk melaksanakan pentaksiran berterusan secara pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, untuk mengenal pasti tahap kognitif pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya tentang pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti tahap kesediaan pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya dari aspek fasiliti untuk melaksanakan pentaksiran berterusan secara pembelajaran jarak jauh. Dan yang keempat, mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan taburan program yang dijalankan di kolej. Seluruh hipotesis kajian kami adalah seperti berikut. Terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kesediaan pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan taburan program yang dijalankan di kolej. Dan yang kedua, tidak terdapat perbezaan yang signifikan bagi tahap kesediaan pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan taburan program yang dijalankan di kolej. Untuk kepentingan kajian, di peringkat Kolej Komuniti, ia bagi tujuan menambah baik kaedah penyampaian pengajaran dan pembelajaran dengan mengubah suai teknik serta kaedah mengajar yang menggunakan teknologi atas talian di masa hadapan. Di peringkat JPPKK, menyemak semula silibus Kolej Komuniti bagi menerapkan elemen pembelajaran atas talian sebagai satu subjek ataupun komponen wajib dalam penilaian bagi setiap program yang dijalankan. Manakala ini merupakan metodologi kajian bagi objektif yang bakal dijalankan. Objektif yang pertama, untuk mengenal pasti tahap motivasi pelajar, kami telah menggunakan analisis Comin. Untuk objektif yang kedua, mengenal pasti tahap kognitif pelajar, kami juga menggunakan SCOMI. Yang ketiga, mengenal pasti tahap kesediaan pelajar dari aspek fasiliti untuk melaksanakan pentaksiran berterusan, kami menggunakan SCOMI. Dan objektif yang keempat, bagi mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pelajar
kolej komuniti terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan taburan program. Kami gunakan analisis ANOVA. Okey, untuk dapatan kajian yang pertama iaitu objektif yang pertama bagi mengenal pasti tahap motivasi pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya untuk melaksanakan pentadbiran berterusan secara pembelajaran jarak jauh. Okey, secara puratanya skor min untuk objektif yang pertama adalah sebanyak 3.39 iaitu berada pada tahap yang sederhana. Okey, dapat dilihat di sini daripada keseluruhan item terdapat 2 item yang terendah iaitu saya suka melaksanakan pentaksiran berterusan melalui pembelajaran jarak jauh dengan skor min 3.29 dan saya yakin untuk melaksanakan pentaksiran berterusan melalui pembelajaran jarak jauh tanpa bimbingan pensyarah secara face to face dengan mendapat skor min sebanyak 3.30. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa para pelajar kurang bersedia, kurang bermotivasi untuk menjalankan sesi PDP secara atas talian. Okey, untuk objektif yang kedua iaitu mengenal pasti tahap kognitif pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya berkenaan dengan pembelajaran jarak jauh. Okey, secara purata skor min adalah sebanyak 3.52 dan berada pada tahap sederhana. Antara item yang mencatatkan skor min yang paling rendah daripada 7 item tersebut adalah saya mempunyai pengetahuan tentang Google Classroom dan Google Meet. Selain itu, item nombor 2 iaitu saya mempunyai kemahiran menggunakan aplikasi pembelajaran jarak jauh turut mencatatkan skor min yang kedua terendah daripada item-item yang lain. Okay, justru ini dapat disimpulkan bahawa para pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya kurang berpengetahuan dan berkemahiran untuk mengaplikasikan teknologi atas talian bagi pengajaran jarak jauh. Seterusnya untuk objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti tahap kesediaan pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya dari aspek fasiliti untuk melaksanakan pentaksiran berterusan secara pembelajaran jarak jauh remote learning. Purata skor min adalah sebanyak 3.19 iaitu berada pada tahap sederhana. Okey, daripada 6 item yang dikaji, kesemua item mencatatkan skor min pada tahap sederhana. Antara item yang mencatatkan skor min yang paling rendah daripada 6 item tersebut ialah saya berupaya ke cyber cafe untuk melaksanakan pentaksiran berterusan secara pembelajaran jarak jauh, dan yang item yang keempat iaitu saya menggunakan kuota internet unlimited di rumah turut mencatatkan skor min yang kedua terendah daripada item-item yang lain. Okay, justru dapat disimpulkan di sini bahawa para pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya kurang bersedia mengaplikasi teknologi atas talian bagi pembelajaran jarak jauh atas faktor fasiliti. Okey, seterusnya adalah dapatan kajian yang keempat iaitu mengenal pasti perbezaan tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan tamburan program yang dijalankan di kolej. Okey, didapati nilai signifikan daripada jadual yang ditunjukkan, nilai signifikan adalah sebanyak 0.147. Justru nilai hipotesis null diterima sebab nilai signifikan 0.147 adalah lebih besar daripada 0.05 dan secara automatiknya H1 ditolak. Maka didapati tiada perbezaan yang signifikan terhadap tahap kesediaan pelajar terhadap pembelajaran jarak jauh berdasarkan taburan program. Okey, ini adalah kesimpulan. Secara umumnya skor min bagi keseluruhan tahap kesediaan pelajar adalah 3.37 dan berada dalam julat sederhana serta ia menunjukkan pelajar kurang bersedia menerima sistem pembelajaran jarak jauh tanpa mengira perbezaan taburan program. Dapatan kajian dapat memberi input kepada pihak institusi maupun JPPKK bahawa pelajar Kolej Komuniti Suruhanjaya masih kurang bersedia secara 100% untuk menjalani proses pengajaran dan pembelajaran secara atas talian menggunakan teknologi terkini. Ini kerana mereka tidak diberi latihan dan pendedahan yang secukupnya bagi memastikan pelaksanaan tersebut. Justru usaha yang berterusan harus dilakukan bagi mengelakkan pembangunan modul pembelajaran yang berasaskan atas talian untuk mencapai matlamatnya.
Kajian lanjut harus dilakukan bagi terus mengembangkan pengaplikasian pembelajaran jarak jauh atas talian dalam proses pembelajaran. Dicadangkan agar kajian seterusnya akan cuba membangunkan model dan modul pembelajaran berasaskan pembelajaran jarak jauh yang menggunakan konsep online learning di samping blended learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.